Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahathir, saya seorang peguam. Saya beramal di Tentuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah cara mengelakkan scam dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali bila kita terima sebarang panggilan telefon, kita dihubungi oleh sebarang individu yang mengatakan mungkin ada penipuan dari segi perbankan atau kamu kena hadir mahkamah dan sebagainya. Apa yang kamu harus buat adalah kamu dapatkan butiran penuh daripada individu tersebut. Pada kebanyakan masa bagaimana scam ini berhasil adalah pada kebanyakan masa individu ini akan ada sebahagian informasi mengenai diri kamu. Mungkin nama kamu ni beliau adalah. Mungkin nombor telefon kamu ni dia adalah. Okey, tapi apa yang kita tak tahu adalah sama ada mereka individu ni ada maklumat penuh mengenai diri kamu. Katakan individu ni menggelar diri mereka menelefon daripada pihak bank. Kalau telefon daripada pihak bank, mungkin nama, IC, mungkin mereka boleh nyatakan. Sebab mereka, kita perlu ingat untuk scammer-scammer ni, mereka perlu kelihatan meyakinkan. Dan sebahagian daripada ilusi adalah mereka akan memberikan kamu butiran mengenai diri kamu di mana kamu akan mula percayai mungkin individu ini betul-betul daripada pihak bank atau dari pihak mahkamah dan sebagainya. Tapi kamu tanya butiran yang lebih lanjut. Contoh kalau individu ini mendakwa mereka menelefon daripada pihak bank. Kamu tanya apa alamat surat menyurat kamu. Kamu tengok sama ada betul atau tidak. So, apa yang saya ingin tekankan di sini, kamu cuba tanya. Tak salah kita tanya. Kalau betul pun, individu yang menelefon kamu ini daripada pihak mahkamah, dari pejabat, pegawai polis, daripada pihak bank, individu ini boleh kemukakan butiran yang kamu nak. Kamu dapatkan butiran dulu. Kedua bila kamu dah dapatkan butiran ini, poin kedua, dan ini adalah sangat penting, jangan buat urusan penuh melalui telefon sahaja. Ramai yang bila ditelefon, mungkin pemanggil itu akan mengatakan, okey, saya akan pindahkan kepada bank negara, saya akan pindahkan kepada mahkamah, dan kamu pun ikut saja. Sebolehnya, jangan berbuat sedemikian. Bila kamu dapat panggilan, apa yang kamu buat tadi, saya dah tekankan, kamu dah dapat butiran. Bila kamu dah dapat butiran ini, kamu maklumkan pada individu yang menelefon kamu ini, kamu akan berurusan secara fizikal. Maksudnya macam mana? Katakan sekali lagi, panggilan daripada pihak bank. Kamu pergi kepada cawangan bank yang paling berhampiran, kamu berikan butiran yang kamu dah kumpul tadi itu, kamu semak dengan pihak bank sama ada betul atau tidak. Dan seterusnya pihak bank ataupun pihak mahkamah ataupun mana-mana badan boleh memberikan kamu nasihat apa yang kamu boleh buat. Soalan yang kerap wujud di sini adalah, contoh, mungkin kamu menetap di Kuala Lumpur. Kamu menerima panggilan mungkin daripada Balai Polis Kuantan, katakan. Dan apa yang kamu boleh buat sebab kamu berada di KL, kamu tak boleh pergi ke Kuantan untuk buat verifikasi. Kita kena ingat pada zaman moden ini, semua cawangan-cawangan, semua pejabat-pejabat adalah boleh dihubungi melalui satu sama lain. Ini bukan zaman kuno, zaman kita menggunakan surat. Sekarang ni kita ada internet, kita ada telefon, kita ada phone call. Banyak benda kamu boleh buat. Kalau kamu terima panggilan, katakan daripada Balai Polis Kuantan, pergi ke Balai Polis yang berhampiran, berikan butiran. Balai Polis yang berhampiran dengan kamu ni boleh menolong kamu untuk buat pengesahan. Mereka boleh sahkan, mereka boleh memberikan kamu confirmation, dan seterusnya dengan maklumat yang kamu ada ni, kamu boleh buat keputusan apa yang kamu ingin buat seterusnya. Dan ketiga saya juga ingin tekankan di sini, kita sentiasa kena berani kerana benar. Kita kena tahu, tak kisahlah orang telefon kamu macam mana pun. Kita kena ingat sebahagian daripada teknik scammer adalah untuk meletakkan kamu di bawah satu tekanan. Sebab mereka ingin kamu buat satu keputusan yang terburu-buru. Tapi kita kena ingat, tidak ada keperluan terdesak untuk kamu buat keputusan dengan segera pada minit yang sama. Tak perlu. Dan kita kena selalu ingat, ada proses undang-undang. Jika kamu dituduh sekalipun, jika mungkin ada tuduhan yang mengatakan kamu terlibat dalam pengubahan wang haram ataupun money laundering dan sebagainya, tapi kamu tak perlu risau kerana kamu akan diberikan peluang yang sewajarnya yang mencukupi untuk membela diri kamu. So, kamu dapatkan butiran, kamu tak perlu, kamu kena ingat orang yang menelefon kamu ni adalah orang yang kamu bercakap, kamu menghubungi individu ni untuk kali pertama. Kenapa individu ini ingin membantu kamu? Tidak ada keperluan. So, kamu dapatkan butiran, kamu berani. Kamu rujuk kepada mana-mana kawan, mana-mana pegawai ataupun kepada peguam sekalipun, kamu boleh dapatkan butiran. Dan kamu kena ingat Malaysia ada kedaulatan undang-undang sendiri.
kamu tak perlu risau. Kamu boleh dapatkan bantuan yang sewajarnya dan kamu boleh seterusnya buat keputusan untuk apa yang kamu boleh buat seterusnya. Poin kita terakhir untuk hari ini adalah bila kamu menerima sebarang panggilan telefon dan sebagainya, kamu tidak, saya cadangkan di sini, jangan buat keputusan dengan segera. Sebab kebanyakan teknik scammer adalah untuk menakutkan kamu, untuk menyebabkan mereka ingin menyebabkan kamu rasa risau, rimas dan sebagainya. So, kamu tak perlu buat keputusan segera. Mungkin pihak bank, sekali lagi, scammer pihak bank menelefon kamu, mungkin mereka kata ada wang dipindahkan daripada akaun kamu. So, kamu kena pindahkan wang daripada akaun A masuk kepada akaun B untuk memastikan duit kamu ni tak lesap, tak hilang. Tapi, kalau bank, contoh ini contoh. Kalau bank boleh membuat panggilan sedemikian untuk memaklumkan kamu mengenai isu ini, bank juga boleh membekukan akaun kamu jika ada aktiviti yang mencurigakan, dan bank ada hak, ada kuasa untuk berbuat sedemikian. Dan kenapa bank ingin menyuruh kamu keluarkan dana daripada bank mereka, masukkan kepada bank yang lain? Benda-benda macam ni tidak masuk akal. So, tapi sebab kamu rasa tertekan, kamu akan cenderung untuk membuat keputusan dengan secepat kilat. Dan pada kebanyakan masa, pemikiran kamu adalah tidak waras. So, yang baik, yang bagus adalah kamu ambil masa, kamu dah dapatkan butiran, kamu hubungi sesiapa, kamu bercakap dulu, bawa bertenang, dan baru kamu buat satu keputusan yang betul. Ini adalah beberapa tips yang saya ada kongsikan, dan saya berharap tips-tips yang saya kongsikan ini bermanfaat kepada semua. Dan seperti biasa, jika ada sebarang persoalan atau sebarang pertanyaan, boleh ajukan kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan tahu cara menghubungi saya. Dan seterusnya, semoga kita berjumpa lagi dalam episod ataupun dalam rancangan yang akan datang dengan konten yang lebih menarik. Terima kasih.